Muhammad Kamil dia mengulas kenyataan Majlis Besar Kedah dan Sanusi terhadap penganjuran rumah terbuka katanya. Ya, jadi itu isunya, isu rumah terbuka ni dah jadi satu isu yang berpanjangan, tak henti-henti. Saudara. Tapi sekarang ini yang kita lihat apa yang cuba mereka lakukan adalah untuk menghakis keyakinan. Sebab nak menghadapi pilihan raya ni. Nak menghadapi pilihan 6 negeri ni. Itulah sebab itu saya tengok catatan Datuk Profesor Datuk Muhammad Agus. Ini head of JKOM, Jabatan Komunikasi Jabatan Perdana Menteri. Saya rasa ada relevannya. Saya memang minta izin untuk saya baca. Memang benda ni ada juga tersiar dalam media sosial dan sebagainya. Tapi perlu kita dengar betul-betul. Kerana menurut saudara Profesor Dr. Muhammad Agus Yusof, dia kata dia dibesarkan dalam keluarga PAS. Sehinggalah dia dewasa, beliau masih lagi menyokong PAS. Kerana mudah. Kononnya waktu itu PAS memperjuangkan keadilan Islam dan keadilan sosial. Tapi katanya sekarang ini sudah berubah secara total. Perjuangannya penuh dengan retorik agama dan memperkudakan agama untuk mendapatkan kuasa. Nampak sangat, kata Dr. Agus, kegelojohan PAS memanipulasikan Islam untuk memburu kekuasaan. Jadi sebarang perbezaan pendapat dengan pandangannya, mereka akan serang secara berjemaah. Dan serangan itu tentulah dengan penuh emosi, macam-macam lah. Pembunuhan karakter pun berlaku. Tidak cukup dengan ingat agama, PAS turut memperjuangkan isu kaum dan bangsa yang ini bahaya pada negara kita yang negara majmuk. Soal asabiyah lah dan sebagainya. Dulu dan sekarang banyak berbeza, kata Profesor Agus. Dulu sekarang banyak berbeza. PAS dulu pimpinan macam Ustaz ada Tuan Guru Nik Aziz. Jelas. Saya pun tak banyak menyerang PAS waktu pimpinan Dr. Nik Aziz. Tapi sekarang ini saya lihat bagaimana menurut Profesor Agus, dia kata PAS menjual. Dia kata Islam. Apakah Islam ini sebagai bahan dagangan? Dia kata dia sungguh tidak selesa dengan politik PAS hari ini. Walaupun dia lahir daripada keluarga penyokong tega PAS. Kita tegur dan kritik, dianggap sesat dan jahat. Dahulu PAS dilihat rasuah itu jijik. Tapi kini PAS melihat rasuah itu sebagai derma. Politik PAS tidak ada lagi kasih sayang. Yang ada hanyalah kebencian bagi mereka yang berbeza pendapat dengannya. Menyokong PAS, mereka janjikan syurga. Dan menentang PAS, mereka ugutkan akan berada di neraka. Itu kata Profesor Agus. Dia kata, saya fikir politik PAS begini sewajarnya ditolak. Dan saya harap sangat anak-anak muda dan pengundi yang mahukan negara kita maju ke hadapan dan menyantuni keharmonian sebangsa. Kita perlu aman untuk rakyat hidup dalam kesejahteraan. Jadi mujurlah katanya. Dalam PRU lepas, kenyataan kita cukup jumlah tidak berlaku untuk mengangkat sumpah. Kalau tidak, tak tahulah apa nak jadi. Itu kenyataan tulisan daripada saudara Profesor Agus. Saya melihat saudara bahawa serangan yang dilakukan tidak lain tak bukan mereka memburu kuasa. Saya malas nak layan lah Sarah ni. Dia kata Melayu PH Imam dia dalam Lim Guang Eng. Saya mengarut. Saya tarik ke sana, tarik ke sini. Kita bercakap satu-satu. Kalau saya nak angkut satu gerabak cerita, contohnya kalau saya nak balon PAS, banyak. Tapi buat apa kita melirik sana, melirik sini? Matlamat dia apa, Sarah? Tell me the truth. Apa yang anda maksudkan? Anda nak kata UMNO itu jahat? Saya tak kata parti PAS jahat. Saya tak kata parti keadilan jahat. Saya tak kata parti PBM jahat. Yang jahat pimpinan. Mereka yang mengadu dombakan. Mereka yang menjual agama untuk mencari pengaruh politik. Jadi anda yang terpengaruh terus mengatakan UMNO itu rosak. Ini tak betul. Nak main politik biar betul-betul. Biar ada isu. Isu apa yang anda nak jaja sekarang? Sekarang ni. Ya saudara Ziza Jin, dia kata Sarah tu jantan menyamar dalam TikTok. Bagi saya dia nak menyamar tak menyamar pun saya tak kisahlah saudara. Kalau dia menyamar, dia bukan anak jantan. Kalau mereka benar-benar berani, terjemahkan diri anda, bercakap. Mari kita berbahas, tak ada masalah. Lontarkan pandangan, kita jejahkan satu persatu. Ini tidak, main tembak, sembunyi sana, sembunyi sini. Buat apa? Jadi akhirnya timbullah cerita macam-macam. Saya tak maulah nak katakan anda tu papuk ke apa, tak maulah. Tetapi saya melihat
Kita nak bercakap soal politik biar jujur. Mesti jujur, ikhlas ke mana perjuangan. Perjuangan UMNO jelas dan hari ini kita telah pun melakukan islah. Saya dah bercakap UMNO sedang melakukan islah dalam kepimpinan. Sebab itu kita sekarang ni siapa saja melakukan kebejatan, kita tidak akan sembunyi ataupun masuk bawah kapet. Tetapi janganlah fitnah itu digunakan dalam politik kita. Daripada Perlis sampailah ke Sabah hari ini, pimpinan muda sudah pun berada di anjung kuasa di setiap bahagian. Cuma saya dah bagi tahu, pimpinan UMNO di peringkat bahagian hendaklah menggandakan usaha, mendekatkan diri dengan rakyat, menjelaskan isunya. Bukannya kita leka. Saya marah juga orang UMNO sebab merasakan bahawa seolah kita ni berkuasa, kita ni kerajaan. Tak betul. Itu tak betul. Dengan hanya mempunyai 26 kerusi parlimen, kita bukanlah satu dominan dalam kerajaan hari ini. Tapi bagaimanapun pengorbanan gabungan parti-parti politik dalam kepimpinan Pakatan Harapan, mereka sudi menerima UMNO dan diberi 6 kursi menteri. Ada parti yang dapat 40 parlimen pun mereka dapat 4 kursi saja, saudara. Ini keadaannya. Parti Amanah pun cuma dapat 2 menteri je. Jadi mereka sanggup untuk bersama dengan UMNO. Perlu kita santuni, tapi usaha sedang dilakukan untuk melaga-lagakan, didedahkan konon itu, konon ini. Saya nak bagi tahu, dalam Perikatan Nasional ada gabungan partinya, itu parti Gerakan. Buka balik sejarah. Siapa yang mengasaskan Gerakan? Gerakan ini diasaskan oleh Lim Chong Yu, satu pemimpin yang cukup Chauvinis. Tapi bagaimanapun dapat ditawan hatinya oleh Tun Razak membentuk perikatan, membentuk Barisan Nasional. Tapi jangan lupa, tanya orang Pulau Pinang, cara Lim Chong Yu mentadbir. Teruk, saudara. Hari ini Parti Gerakan bersama dengan Perikatan Nasional. Ini kena jelas. Jangan kita nak bercakap sana, bercakap sini. Faktanya, ini tidak. Bab perikatan dalam Perikatan Nasional ada Parti Gerakan didiamkan. Yang ditonjolkan antara PBM dengan PAS. Kenapa? Kerana UMNO memutuskan hubungan dengan PAS yang tidak lagi menyantuni Muafakat Nasional. Ini dijaga kononnya UMNO tidak sudi untuk bersama-sama dengan PAS dan PBM membentuk kuasa Melayu Islam. Itu yang dijajakan. Sedangkan jangan lupa saudara, Gerakan bersama dengan mereka. Jadi jangan cerita bohong, cerita fakta. Saya bercakap terus terang, UMNO tidak sudi menerima PAS, menerima PBM dalam gagasan Muafakat Nasional kerana kita merasakan adanya pengkhianat-pengkhianat dalam PBM. Mereka sanggup mengkhianati UMNO dan bila diberi kuasa, beri kesempatan untuk jadi Perdana Menteri, mereka lanyah UMNO bagai nak. Jadi macam mana? Opah kata tak boleh buat macam mana pun demi perjuangan, tali Allah kena disantuni. Kita nak tanya pula dengan PAS. Kamu paksa kami baik dengan PBM, kenapa kamu tidak mau berbaik dengan Parti Amanah? Itu lebih penting. Amanah juga adalah yang keluar daripada PAS, membentuk parti politik, pimpinan Datuk Seri Mahmad Sabu. Kamu mulakan usaha anda. Terima amanah seadanya. Bolehlah kita bincang nanti tentang kita dengan parti PBM. Jadi selagi anda tak boleh menunjukkan contoh yang baik, jangan paksa kami. Sebab itu antara kita dengan PBM berpatah arang, berkerak rotan. Sebab itu mereka yang menyokong PBM ini, UMNO merasakan mereka ini adalah pengkhianat pada parti. Kerana matlamat PBM ditubuhkan nak bagi mati UMNO. Orang macam Sarah ni tujuannya lain tak ada, nak bunuh UMNO. Parti yang berjasa. Soal pemimpin yang dulu ataupun yang ada yang korup dan sebagainya, bawalah ke muka pengadilan. Tak ada masalah, insya-Allah. Mungkin malam besok saya nak terang lagi. Saya cakap lebih nanti, panas-panas ni badan dah berpeluh. Saya rasa kita tenangkan keadaan. Saya minta agar warga kita faham politik ini is the art of deceiving mankind. Politik yang sentiasa caturnya tak lain tak bukan untuk melaga-lagakan. Masalahnya orang UMNO ni suka pada politik yang antuk-antuk. UMNO ni, Abang Melayu ni, selagi kita mengamalkan politik perpecahan, bila kita nak maju ke hadapan. Jadi kenalah. Orang Melayu suka memancing di dalam parit bersama dengan parti-parti politik yang terbanyak. Siapa dapatlah seluang. Tapi banyak juga anak seluang yang jauh melaut. Ini keadaannya. Saudara, ini saya melihat. Saya terus terang saya kata, saudara, saya bukan hanya membela. Kalau itu datang, kalau kebejatan itu datang dari pimpinan UMNO, kita balun.
Kalau itu adalah pimpinan kerajaan, kita balon, tak ada masalah. Bukan kita harus mendewakan. Tidak harus ada pemujaan. Ini keadaannya, saudara. Dan saya melihat bagaimana suasana sekarang ni. Bagai contoh, saya bagi tahu. Contohnya menjadi isu skandal YNDB. Hari ini dah terdedah, saudara, dari Washington. Bukan di Malaysia, mahkamah di Washington. Juri Mahkamah Persekutuan Washington pada hari Rabu kemarin mensabitkan kesalahan terhadap penyanyi rap yang juga pemenang anugerah Grammy Award, itu Prakazil Pras dari kumpulan hip hop The Fugees atas tuduhan jenayah kerana dia didapati bersalah berkomplot dengan ahli perniagaan dari Malaysia yang kini dalam buruan, itu Joe Low. Ini jelas saya. Jolo, sebab itu usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim nak membawa balik Jolo ke negara ini satu benda yang harus kita sambut baik. Dan kita sabarlah, bertabahlah. Sabarlah dulu, tunggu. Bila Jolo bawa balik nanti, barulah segalanya terdedah. Siapa sebenarnya yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan UMNO Barisan Nasional? Saudara Arif Amirul kena buat PRK pula lah kalau diorang khianati kerajaan perpaduan. Adakah 38 kursi itu PN tetap menang? Itu persoalannya, Saudara Arif Ahmad, Saudara Arif Amirul. Tak akan menang. Takkan. Malahan, kalau itu berlaku di Sarawak, orang Sarawak akan meledak-ledak amarahnya. Kerana inilah pertama kali sejak penubuhan Malaysia, Sarawak diberi kerusi yang begitu tinggi dalam dianjung kuasa sebagai timbalan Perdana Menteri. Takkan orang Sarawak nak biarkan adanya wakil rakyat mereka yang mengkhianati rakyatnya sendiri? Ini perlu kita ingat, jangan mudah. Wakil rakyat begitu sebut akan dicemuh. Mungkin dia fikir duit dia boleh tarik sokongan, tapi untuk calon yang lain boleh menang, tak akan dapat, saudara. Ini keadaan yang saya lihat dan saya tengok sekarang ni. Macam contohnya perbalahan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Dr. Mahathir. Kita tunggulah, saudara. Kita tunggu, akan terdedah, pasti akan terdedah. Jangan diam-diam Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia buat tak tahu, okeylah kata apa semua. Tunggu, saudara. Selagi sekali dah libas nanti terterap. Saya dapatan saya banyak isu-isu yang akan didedahkan. Tapi ada kalanya saya tak boleh mendedahkan apabila saya terikat dengan etika sebagai wartawan, tak boleh dedah semua. Apa hal sebenarnya Zam Talib? Siapa yang curi duit? Ini saudara, kenapa kita menyemai kebencian pada seseorang yang masih lagi di peringkat mahkamah? Itu masalahnya. Saya haraplah saudara. Mungkin saudara nak sokong, saya tak marah. Sebab itu saya kata kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau anda nak sokong siapa pun, sokonglah. Itu hak. Tetapi saudara, macam mana ni ini yang saya lihat, saya tatap, saudara, bagaimana akhirnya ini kenyataan semalam benda ni keluar, itu sisa politik Menteri Kewangan, itu saudara Munim Amin Munim, dia menempelak pembangkang yang didakwanya sentiasa cuba mencari kesilapan pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa saja Datuk Seri Anwar Ibrahim buat, semua tak kena. Buat rumah terbuka, salah. Basmi kemiskinan tega, salah. Dan tangkap orang bawa ke mahkamah yang terlibat dalam kebejatan rasuah pun salah. Malahan silap bulan kata saudara Munim, kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim nak memulihkan air di Kelantan pun mungkin akan dianggap salah.